Sebab selalu dia ada setengah masak dia. Sekarang dia tak ada, saya puasa Ustaz. Saya tak pernah puasa sunat Ustaz. Bila suami pergi rumah nombor 2 Ustaz, saya puasa Ustaz. Besok lusa dia balik, saya layan dia. Tunggin dia pergi sana, saya layan Allah. Tulak dia pergi sana, saya layan dia. Akhirnya Ustaz, jiwa saya tenang. So pun masalahnya dah tenang. Cuma saya nak minta Ustaz cakap pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang, izinkan kahwin lain suami itu. Tenang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita membicarakan tentang husnuzon, baik sangka. Lawannya ialah buruk sangka. Tadi bila kita dengar cikgu cakap tadi, dia cerita tentang ceramah saya lah. Selalu kita berjumpa dengan Ustaz Kazim ini di alam, saya kata alam barzah, rupanya alam maya tuan. Alhamdulillah. Saya perasan dah macam alam barzah je rupanya. Alam maya dia sebut tuan. Itulah nama dia. Kalau tak dengar habis, alam barzah kita. Sebab tu apa-apa benda pun tengok habis-habis, tanya habis-habis supaya tidak menjadi buruk sangka. Masalah kita hari ni bertanya pun tidak, melihat pun tidak, tahu pun tidak, apa benda pun tidak, terus membuat sangka-sangkaan. Inna ba'da ismun. Ya, setengah daripada buruk sangka, setengah daripada sangkaan ini kebanyakan dosa. Kebanyakannya dosa je tuan. Sebab tu bila kita faham tentang buruk sangka dan baik sangka ini, dia melekat dalam jiwa kita. Sebab kita ni hidup penuh dengan sangkaan. Penuh dengan sangkaan. Tak pasti pun, tapi kita dah ada sangkaan saja. Tengok saja sangkaan dah. Tengok saja mula kita bercakap di dalam hati. Sebab kita tidak boleh berhenti daripada bercakap di dalam hati. Tak boleh berhenti. Sampai dalam semayang pun kat leha masih bercakap di dalam hati. Kena imam tu baca ena a'taina. Pendek pula orang tua ni. Sudah. Cakap tu. Malam besok imam baca ayat panjang pula. Imam ni buat pula. Bercakap. Dan sekarang pun tuan-tuan, walaupun saya bercakap, tuan-tuan tetap bercakap dalam hati. Tak ada siapa diam dalam hati dia menung. Tak ada tuan-tuan. Macam-macam sedang bercakap. Ada yang sedang bercakap dalam hati dia. Selalu aku tengok di TV cerah, tengok betul-betul gelap. Dalam hati hidup bercakap tuan-tuan. Okey, dalam hati hidup bercakap. Tuan-tuan tengok pentas hari ni cantik. Berapa dia orang bayar tu? Sewa pentas cantik macam tu. Habislah duit masjid. Nampak tuan tu. Padahal dia tak tahu ada orang sponsor. Tapi dalam hati dia, habislah duit masjid. Tahu apa ni. Nampak? Sangkaan tu. Penuh dengan sangkaan. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak ajar supaya kita sentiasa berbaik sangka? Macam akak-akak lah tengok orang perempuan mengandung. Dalam hati bercakap. Rasanya baru je dia beranak itu. Mengandung balik. Yelah, dia ada suami kat leha. Tapi hati tetap bercakap. Bila hati akan diam? Bila mati. Bila mati, baru mati. Semua diam semua. Tapi selagi mana masih hidup, selagi itulah sentiasa hati berkata-kata. Maka didiklah hati tuan-tuan untuk bercakap benda yang baik. Sebab dalam kehidupan kita ada banyak jenis percakapan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min sadaqah yatba'uha adha. Allah Ta'ala kata qaulun ma'ruf wa maghfirah. Berkata-kata yang baik dan memaafkan orang lain. Lebih baik daripada bersedekah tetapi menyakitkan hati orang yang diterimanya sedekah. Tapi diungkit-ungkitnya sedekah itu. Dua benda dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang qaulun ma'ruf. Pertama, kata-kata yang baik. Didiklah hati dan mulut kita sentiasa berkata-kata yang baik. Sama ada berkata terhadap Allah atau berkata sesama makhluk. Sebab ada orang yang berkata-kata dengan Allah, dia pandang buruk pada Allah.
Asal aku nak berniaga, hujan. Asal hujan, aku berniaga. Nampak tu? Kenapalah Allah zalim pada aku, bagi dapat suami tak guna macam ni? Nampak tu? Dia tengok isteri dia. Dalam banyak-banyak perempuan, yang ni juga jodoh aku. Dia giling kepala tau. Sampai dia main TikTok, dia tengok macam tu. Alignment, lari, balancing out. Nampak tuan-tuan? Dia tengok pada anak-anak dia, kenapa waktu kecil kau tak mati, tu bangka menyusahkan aku. Hati dia bercakap, dia marah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut dia bercakap, dia marah pada Tuhan. Oh, akak-akak ni, Allahu Akbar, hebat ni ustaz ni, cikgu mau perempuan. Allah, kita laki-laki belum hebat. Kita datang ke masjid pakai jubah sehelai. Boleh datang lah, tak ada panas. Jubah pula putih. Seluar tak pakai, seluar sedalam tak pakai, kain plekat tak pakai, jubah semata-mata. Kan? Boleh lah. Cuba tengok orang perempuan. Kain telekung, anak tudung, seluar panjang, stokin lengan. Allah, kipas dia orang 2 je, 3 je tuan-tuan. Nampak tu? Bertahan tu tuan-tuan. 3 je kipas tu. Nasib baik kipas masjid kita tu elok. Setengah masjid saya pergi tuan-tuan, kipas dia tahap sakaratul maut. Dah nazak dah. Ngak goyang-goyang tuan-tuan. Tapi orang perempuan tetap bertahan. Mereka menerima Islam. Mereka taat pada Allah. Mereka taat pada semayang. Hebat. Ya ke? Ya, nampak orang perempuan jawab tu. Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah. Semua menjawab, ya. Buatnya suami dia Tesla. Buatnya suami dia menikah lain. Macam mana? Dalam sealim-alim perempuan yang begitu hebat, semayang, puasa, zakat, semua buat. Ada satu benda tuan-tuan. Mari bab nikah 2, kami bantah. Kami tak setuju benda ini. Nampak? Padahal nikah 2 tu halal. Bantah. Allah. Yelah menang ke dia orang lah, dia orang lelaki. Seronok lah nikah 2. Padahal tudung labuh sampai ke lutut. Daripada sudut alim, boleh terima semua benda. Tapi bab nikah 2, dia maki, tak tahu nak cakap. Orang pun, laki-laki pun hangguk. Betul tak? Betul tak? Kenapa betul? Dah kena kat saya ustaz. Dia kejar saya dengan gunting ustaz. Abang-abang, Allah hari ni pakai jubah semayang duk kat sah depan. Allah alimnya. Subuh tak tinggal. Tapi dalam hebat-hebat alim kita, ada benda haram tak tinggal. Belum sempat melangkah keluar daripada masjid. Begini, mana ke dia? Begini tuan. Sudah. Yang mana faham, tak faham sudah. Orang perempuan pula kata, padan muka demel itu dia tuan. Beginilah tuan-tuan, perkataan kita kadang-kadang kita tak setuju pada Allah. Kadang-kadang dalam hati kita berbisik, tak bercakap yang baik dengan Allah. Bila Allah datangkan ujian pada kita, aku berdoa, aku minta, Allah satu pun tak bagi. Aku berdoa, buat apa guna aku semayang? Dia mula bercakap tuan-tuan. Jadi berhati-hati, jangan buruk sangka dengan Allah. Yang kedua, bercakap yang baik dengan manusia. Bercakap dengan baik dengan manusia ni banyak tuan-tuan. Daripada ucapan salam. Assalamualaikum. Ucapan awal-awal sekali. Awalul kalam, salam. Awal-awal tadi. Saya sampai tadi tuan-tuan. Sahabat kita tu, abang rela sambut. Assalamualaikum. Lepas dia orang, anak-anak kecil sambut. Ustaz Kazim bin Ilyas. Assalamualaikum. Budak-budak tadi. Ada satu budak tu cakap apa? Mana dia kata puru? Astaghfirullahalazim tuan. Mana pula kata puru pula adik ni? Tuan-tuan, nombor 1 salam. Nombor 2, dengan ucapan yang baik tuan-tuan, doakan pada dia. Berikan kata-kata yang manis pada dia. Jangan bila jumpa dengan orang, ada lagi kamu, man. Aku ingat dah mampus. Astaghfirullahalazim. Jangan. Bercakap yang baik. Kalau kita ziarah orang sakit, cakap yang baik pada dia.
Jangan buruk sangka. Bila turun daripada tangga rumah dia, berbisik orang yang ziarah. Selalu macam tu, 2 jemaat jalan tu. Berapa ramai yang suka cakap macam itu? Itu selalunya 2 jemaat jalan tu. Tak ada harap. Kenapa buruk sangka? Yang isteri dia berdoa, yang anak dia berusaha supaya bapak dia sihat. Mari kita pula yang ziarah. Itu 2 jemaat tu jalan tu. Bagi tahu dekat Pak Mat lah. Bagi tahu dengan Tok Hadi. Sediakanlah liang lahat tu. Sediakan liang lahat. Cakap pada Tok Hadi tuan. Kita pun telefon Tok Hadi. Tok Hadi, standby lah satu liang lahat. Siapa yang mati? Tok Hadi terus tanya tuan-tuan, siapa yang mati? Padahal hidup lagi tu tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita ziarah orang sakit, jangan bercakap orang mati pada orang sakit. Jangan. Kita tengok kaki dia, dia leng kepala. Pegang kepala dia, Allah sejuk. Pegang tangan, tangan pun sejuk. Mat, kau ingat ada arwah Haji Dolah itu? Macam inilah. Engkau ingat ada arwah Haji Dolah itu tak terkebir-kebir mata orang sakit tu. Kalau aku sihat balik aku cekik engkau, kata dia. Yang kedua tuan-tuan, kita diajar untuk memaafkan orang. Berapa banyak orang yang bila buat zalim pada kita, kita nak dia tu ditimpa musibah. Kita nak dalam hati kecil kita ni, dia sambal peti orang ni. Biar lingkup niaga dia. Dia tak cakap, dalam hati duk sangka. Biar lingkup bisnes dia. Biar jadi ke anak dia pula. Biar jadi ke laki dia pula. Biar rasa pula. Kenapa tidak ada budaya mendoakan kebaikan pada orang? Kenapa kita nak doakan keburukan kepada orang? Daripada kita duk sedekah tapi duk ungkit. Duk sedekah tapi duk ungkit. Kata Allah, lebih baik engkau memaafkan manusia. Lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit tuan-tuan. Jadi 2 benda ni saya nak mengajak pada diri saya dan nak mengajak pada tuan-tuan. Pertama, jom cakap yang baik-baik. Bila kita datang masjid, kita pandang orang dengan baik. Tengok malam ni, punya ramai anak-anak muda datang tuan-tuan ni. Saya sambut tadi pun anak muda. Saya tak heran sebab jawatan kuasa kita pun muda-muda. Meja 57. Paling berumur AJK kita 61. Paling muda AJK kita 35 tahun. Allah. Muda-muda. Satu. Yang kedua, bila anak-anak muda datang, janganlah buruk sangka pada anak-anak muda. Kadang-kadang kita tengok budak-budak muda datang masjid. Apa hal ramai ada budak ni? Dan jaga tabung masjid tu. Bukan menjalan pula tabung tu. Dia dengar adik budak-budak muda tuan-tuan dibakarnya masjid kita tu. Kenapa kita tak nak berbaik sangka dengan orang tuan-tuan? Baik sangka. Kita lalu nak ke masjid pukul 7, 4 minit, 7, 5 minit. Kita tengok ramai orang dekat cendol. Ramai dekat nasi ambeng. Ramai dekat restoran tom yam. Dalam hati bisik, dia orang buka puasa ke maknya. Mungkin hari ni dia orang puasa. Dah. Berapa ramai yang dalam hati cakap, apa nak jadilah. Maghrib-maghrib pun terkedarah lagi. Hei, kita tahulah. Nasib baik aku bukan jenis macam itu. Nampak tuan-tuan? Kalau kita baik sangka dengan orang, aku yang salah. Sebab aku gagal mendidik dia orang untuk ke masjid. Kalau saya sebagai seorang guru yang dengar ceramah saya 5 orang je. Asal kuliah maghrib saya 5 orang. Nasib baiklah tuan-tuan ni. Tiang ada 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Elok tuan-tuan. Seorang satu duduknya. 3 pekak, 2 pula kencing tak lawas tuan. 5 orang je datang. 3 pekak duk dengar alat bantuan pendengaran, duk tekan bateri habis. Yang 2 pula kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Kita kata, apa nak jadi orang hari ni? Saya mengajar tak ada orang ni, apa ni? Bang, tak salah dia orang bang, salah kita. Kita yang gagal menjadikan dia orang untuk datang mendengar kuliah kita. Kita tak payah salahkan orang. Apa-apa salah aku dulu. Tanya pada isteri sendiri. Abang, berapa orang yang dengar ceramah abang? 5. Kenapa leha ya? Ceramah abang tak ada orang dengar. Itu je dengar 5 orang je. Padahal maghrib 2 saf. Bila nak start kuliah, tinggal 5 orang.
Bila nak sembahyang isyak, dosah balik. Kalau saya cakap, abang jangan marah ya. Tak ada abang marah. Bagilah tahu. Apa kelemahan abang? Saya kalau dengar abang mengajar, mula-mula tu saya tak faham dah. Kemudian, tengah-tengah tu saya tak faham balik. Bila saya keluar tu saya blur bang. Jadi daripada saya blur, baik saya duduk di rumah bang. Saya blur bang. Pasal apa? Abang banyak sangat. Ya? 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 Baik. Di mana tadi ya? Baik. Ya. Kita yang nak dengar dia cakap tu, apa pula dia cakap ni? Punya lama dah. Ya. Ya, mana tadi? Ya, baik. Apa pasal banyak sangat ya ni? Sebab nama dia Ustaz Ya. Jadi dia kena ubah. Supaya itulah kita kalau kita jadi imam. Kenapa bila aku jadi imam, orang lari pergi masjid sana, lari pergi masjid sini? Apa pasal? Apa yang tak kena dengan aku? Jangan kita salahkan jemaah. Apa nak jadi jemaah ni? Jangan pilih neraka gamaknya. Wap sabar. Kadang-kadang kita bila kita jadi imam, dia tak menarik perhatian orang. Kadang-kadang kita marah. Kenapa orang tak datang masjid kita? Apa nak jadi orang ni? Kadang-kadang masjid bagus, speaker pula tak bagus. Speaker tak bagus. Wow. Speaker pula betul-betul atas kepala kita. Pekaklah telinga aku. Ada setengah masjid tuan-tuan, bila dia bagi saya ceramah, saya letak di sini. Kemudian dia suruh saya up sikit. Ustaz, atas sikit Ustaz. Orang belakang tak dengar. Saya pun atas lagi. Dia datang balik, Ustaz, atas lagi Ustaz, belakang tak dengar. Kan saya masuk dalam mulut kan macam mana? Maka tuan-tuan, kita kena buat persiapan yang terbaik, elakkan daripada orang menyangka yang tidak baik kepada kita. Kalau kita meletakkan diri pada sangkaan yang buruk, kadang-kadang kita juga jadi berdosa. Yang kita gatal masuk kedai nombor ekor tu buat apa? Saya jumpa kawan saya, Ustaz. Kenapa? Dia tengah beli nombor. Saya jumpa dia. Macam mana? Manchester kalah ke menang? Semalam menang. Dalam kedai nombor ekor nyembang. Kita pun habis nyembang keluar. Bertembung dengan orang surau. Astagfirullahalazim. Tikam nombor orangnya. Yang seorang tak bertanya, kau tikam nombor ke Din? Tak bertanya. Yang seorang pula gatal pergi masuk kedai nombor ekor. Pergi tanya pula semalam Manchester kalah ke menang? Menang 2-1 nampak. Menang nampak. Nasib baik ada Harry Maguire. Yang mana faham? Tak faham. Sudah. Tak. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, jangan buruk sangka pada orang. Nombor 2, jangan meletakkan diri kita untuk diburuk sangkakan. Beradalah pada tempat yang baik, bercakaplah dengan cara yang baik, elakkan daripada orang buruk sangka kepada kita. InsyaAllah dua-dua selamat daripada dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Datuk. Bagaimana kita nak mengimarahkan dan menjadikan satu institusi masjid itu lebih praktikal? Yang kedua berkenaan dengan bila disebutkan Allahu Akbar, bagaimanakah meletakkan huruf alif itu? Berapakah harakat panjangnya? Itu saja. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Yang pertama, taubatlah hum. Ya, itu tagline saya lah. Daripada saya ceramah pada muda sampai ketua. Bila sebut saja Ustaz Kazim, yang pertama kalau ada jodoh. Yang kedua, yang mana faham, tak faham sudah. Yang ketiga, tagline saya ialah taubatlah hum, tuan-tuan. Okey, ini adalah tagline saya. Lain pada Kak Leha. Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah. Bila saya sebut Kak Leha, ada dah yang kat tangan. Saya lah Kak Leha, kata dia, tuan-tuan. Jadi ini perkataan-perkataan yang saya buat untuk jadi rapat dengan orang. Kak Leha jadi rapat, suami Kak Leha jadi rapat. Berapa ramai orang yang jumpa saya, Ustaz. Saya lah Kak Leha yang Ustaz selalu sebut tu. Bila masa pula aku sebut dia. Tapi dia rasa seronok, tuan-tuan. Perkataan taubatlah hum ialah perkataan bahasa orang Perak yang nak menggambarkan bahawa tak akan berlaku. Benda tu tak ada berlakunya. Taubatlah hum, tak jadi datang dia. Maknanya tak akan datang. Sampai kesudah tak datang. Bahasa orang Perak sebut taubatlah hum. Mana ada Ustaz, taubat nasuha ada lah. Itu bahasa
kepada syariahnya. Tapi bahasa kampung kita, tobat lahum. Kita tak tahulah, nasib baik tak bubuh lakum dinukum, tuan-tuan. Tobat lahum nama dia. Benda tu takkan berlaku. Yang kedua, cerita tentang kopi saya yang viral ni, sepanjang highway, semua orang letak sekarang ni gambar saya, kopi ala Kazim. Kopi ala Kazim. Sekarang viral. Tadi saya jumpa dengan seorang menteri besar. Dia pun tanya juga, mana kopi ala Kazimnya? Saya tak meniaga kopi ala Kazim. Tapi ada orang yang jual. Saya rasa di luar, di belakang tu ada, saya nampak tadi banner kopi ala Kazim tu. Dia mungkin jual, tuan-tuan. Jadi kopi ni timbul bila penyakit saya yang kecoh dalam satu Malaysia dulu. Orang kata penyakit katak puru. Tu yang adik tanya tadi. Mana katak puru, dia kata. Itu yang ada kaitan tu. Jadi bila isteri saya bagi dekat saya kopi untuk saya minum, saya tak nak. Saya kata, saya ni ada penyakit ni, saya ni ada diabetik, saya tak boleh minum kopi 3 in 1. Minumlah abang, kesian kat abang duk minum teh kosong aja. Tak nak. Bila saya fikir, aku ni ada penyakit. Orang kata penyakit aku ni penyakit katak puru. Aku pula ada diabetes. Kenapa aku tidak berubat menggunakan peria katak? Itu yang asal tu. Timbulnya peria katak untuk diabetes, peria katak untuk merawat penyakit kulit. Saya telefon kawan saya, satu doktor sebuah universiti, buat kajian. Akhirnya siap kajian dia, tebal itu. Campur dengan Arabica, campur dengan Abusta, akhirnya keluarlah kopi ala Kazim. Turun diabetik, penyakit kulit jadi elok, tuan-tuan. Itu yang viral tu. Kenapa, tuan? Kita tanya kenapa tak jual di kedai-kedai? Mana saya tahu? Saya tukang cakap je. Saya tukang mengesyorkan. Yang mengeluarkan ialah syarikat dia. Setakat ni mereka masih lagi online dengan dia orang. Mereka tak nak jual secara terbuka, melainkan mereka jual dalam go shop di Astro, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, macam mana kita nak menarik perhatian? Soalan Ustaz minum tak kopi tu? Sebab saya minum lah, tuan-tuan. Kalau saya tak minum, saya bohong. Saya pun tak tahu. Saya naik kereta, tuan-tuan. Bila saya jaga pada tidur, saya tengok tepi highway tu. Gambar tepi highway tu. Rasa macam kenal orang tua ni. Saya tengok, tuan-tuan. Gambar saya, rupa dia. Itu cerita, tuan-tuan. Baik, balik pada yang ketiga tadi. Macam mana nak mengimarahkan masjid? Saya tadi bila Abang Haji cakap, Ustaz, masjid kita ni subuh, Ustaz. Allah. Ramai, Ustaz. Saya dengar subuh, ramai tu saya seronok. Alhamdulillah, Ustaz. 90% sini semua pesara tentera, Ustaz. Saya kata muda-muda semua, Ustaz. Memang muda, Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nak tengok imarah tak imarah, tengok subuh. Kalau subuh, tuan-tuan, imarah, ni dia. Kalau subuh, tuan-tuan, Tok Siak cari Tok Imam cari Tok Siak, sudah, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan berjaya menarik orang, nombor 1 pada waktu subuh, alhamdulillah. Ada satu masjid saya pergi, tuan-tuan. Sembayang subuh dia nak bagi anak-anak datang sembayang subuh. Siapa yang datang solat subuh, RM5 sekali datang. Ada? Buat ya, sini buat. Alhamdulillah, kaya betul masjid ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada masjid yang buat siapa-siapa yang sembahyang subuh 40 hari tanpa stop, dapat basikal budak-budak tu. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ada masjid yang saya pergi, separuh ini anak remaja, separuh ni anak retua. Yang ni remaja, yang ni retua. Ramainya anak remaja ni. Rupa-rupanya mereka membuat kelas remaja setiap Isnin, setiap Rabu dan setiap Jumaat. Kelas di masjid untuk mereka yang remaja. Macam anak-anak muda yang kecil-kecil, nama dia Kafa, waktu petang, waktu pagi di sekolah agama rakyat. Masjid mereka untuk remaja Isnin, Rabu dan Jumaat. Lama-lama, tuan-tuan, masjid mereka tu penuh dengan anak-anak muda, tak kira hari dah. Kalau dulu Isnin, Rabu, Jumaat ramai. Sekarang ni tiap-tiap malam ramai, tuan-tuan. Ini masjid di Pulau Pinang. Ramai betul, tuan-tuan. Sebab apa? Dia panggil atas kawan, lama-lama subhanallah. Ramai dia, tuan-tuan. Yang keempat, saya jumpa satu masjid di Greek. Jalan nak pergi ke Kelantan tu, masjid dia belah kiri. Saya nak ceramah, saya tanya adik tu, ada program apa ni? Ada kemah ibadah ke? Ada program apa? Dia kata, tak ada apa, nak dengar ceramah ustaz lah.
Saya kata ramainya anak-anak muda. Memang tiap-tiap malam ramai macam ni. Loh. Saya ingatkan dia orang jemput saya sebab ada program SPM ke, ada program bacaan doa untuk SPM ke. Tak, memang tiap-tiap malam macam ni Ustaz. Jadi macam mana dia orang tarik anak-anak muda datang ke masjid? Setiap anak-anak muda mereka terlibat, semua bagi penghargaan. Yang lulus SPM bagi penghargaan, yang kahwin bagi penghargaan, yang belum kahwin cari bagi kahwin. Masjid di sini hebat tuan-tuan. Sampailah imam dia ada imam muda, Bilal dia ada Bilal muda, Tok Siap pun ada Tok Siap muda. Lama-lama tuan-tuan, Bilal yang muda, imam yang muda menarik anak-anak muda untuk meramaikan masjid. Lama-lama tuan-tuan, masjid tadi menjadi masjid mesra kepada anak muda. Itu cerita bab anak muda. Baik, apa yang menarik perhatian di luar sampai orang seronok di luar? Contoh, kedai nasi kandar, kedai mamak misalnya. Kenapa orang suka duduk kedai mamak? Padahal kerusi dia plastik, berkarat pula tu. Cuba tengok kedai tom yam. Plastik berkarat, tapi orang tetap nak duduk. Saya rasa yang ambil order pun tak apa segak kedai mamak tu. Pakai kopiah, ada bendera Malaysia, pakai apron. Kenapa yang kita teringat-teringat sangat-sangat? Sebab layanan. Layanan kedai mamak tu. Minum apa cik? Teh tarik. Teh tarik awak tak? Belum sampai. Belum habis order sampai dah teh tu. Punya laju tuan-tuan. Makan apa cik? Apa ada? Semua ada. Minum apa cik? Semua ada. Semua ada. Ya, semua ada. Ambil susu ayam satu. Susu ayam baru habis cik. Susu ayam pun ada tuan-tuan. Gila punya hebat. Tuan-tuan tanyalah apa pun. Order susu ayam. Dia jawab, baru habis encik. Gitu dia. Saya nak cerita apa? Kita ubah. Yang orang suka lepak di luar, di masjid, dia ada kafe dia. Letakkan satu restoran, kedai mamak ke, kedai tom yam ke, dalam kawasan masjid. Dalam kawasan masjid. Tiap-tiap maghrib, Allah mai semayang. Sagi zuhur, Allah mai semayang. Asar semayang. Isyak semayang, tuan-tuan. Dan kita, bila tengok dia orang datang semayang, insya-Allah akan datang semayang. Kita kadang-kadang hanya meletakkan kedai gunting rambut. Bagus dah. Bagus dah, tuan-tuan. Letak sesuatu yang menarik. Untuk anak-anak muda yang umur kecil-kecil, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, letakkan playground di situ. Daripada kita letak gazebo, letakkan gelongso, jongkan-jongkit, buayan. Tadi pagi saya ceramah di Bagan Datuk. Pukul 10 pagi tadi. Saya tengok dekat taman kanak-kanak tu, tepi masjid tu, tepi laut tu. Nyonya tu datang duduk dengan suami dia. Tua dah. Yang bapa pula duk buai anak dia. Yang mak pula duk suap nasi lemak kat anak dia. Penuh dengan budak-budak. Jarang tuan-tuan budak-budak main playground seorang-seorang dia orang. Dia mesti dengan mak dengan ayah. Secara tak langsung tuan-tuan, bila budak-budak datang, orang tua juga akan datang. Bila orang tua datang, lama-lama dia mesra dengan masjid. Yang kelima yang saya nak ajak, jawatan kuasa kena beramah mesra. Saya tahu lah tuan-tuan sini semua askar belakang, meja ada, sarjan ada, Tok Misai ada, semua ada. Mentang-mentang AJK begini. Saya AJK tu. Oh sudah tuan-tuan. Lari orang. Kalau boleh senyum sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyum. Ini bila tengok budak-budak datang, bising kat belakang tu. Tak dan bagi salam yang kedua. Baru salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus tengok. Hei. Banyak orang Jepun. Tok Bilal Jepun. Tok Siap Jepun. Semua hei. 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 Lari budak-budak tu. Lama-lama dia panggil kita. Haji, hai. Tuan-tuan. Ni kena ubahlah. Masjid kena jadi mesra pelanggan. Sebab apa? Sebab di luar sana banyak orang masalah. Tambah sekarang ni. Zaman sakit mental banyak. Saya tak pasti. Bila keluar siaran saya dekat tanyalah ustaz. Hari ni ke semalam tuan-tuan? Saya tak tahu. Saya tak tengok. Saya dah buat rakaman dah. Sakit mental.
sempena dengan hari mental sedunia. 10 Oktober. Dia kata nak keluarkan 7 ke 8 Oktober kan, pagi-pagi subuh, 6.30 pagi tu. Saya dah buat dah rakaman di TV3. Tuan-tuan tahu tak, ada 200,000 orang lebih yang mengidap masalah mental. Tuan-tuan, masalah mental bukan gila. Bukan gila. Dia ada stres. Dia ada stres. Dia ada tekanan perasaan. Dia tak boleh nak shutdown pemikiran. Itu yang jadi buruk sangka tu. Dia tak boleh tuan-tuan. Dia sentiasa akhirnya dia jadi apa? Daripada itu 200,000 lebih yang menghadapi stres ialah kanak-kanak yang berusia 5 sampai 9 tahun. Punya ramai orang sakit jiwa sekarang tuan. Saya ulang balik, sakit jiwa ni bukan gila. Dia tension. Tengok suami, aku cekik dia ni kan. Tengok isteri, tengok anak, tengok jiran, tengok kucing pun marah. Aku sepak ni kan. Itu tanda-tanda sakit jiwa tu tuan-tuan. Cakap seorang-seorang, okay, dengan jiran bergaduh, dengan kucing jiran bergaduh, dengan pokok bunga jiran bergaduh. Dia nak marah dengan jiran tak boleh, dia marah pokok bunga kertas jiran. Weh bodoh. Kamu punya belah sana yang aku masuk sini buat apa? Anak jiran tu tengok, mak, gila mak, kata dia. Dia tak tahu dia nak luahkan perasaan tu macam mana. Kadang-kadang dia ada masalah duit. Kadang-kadang dia ada masalah tempat kerja. Kadang-kadang masalah cinta. Kadang-kadang masalah keluarga. Dia nak mengadu dengan Allah. Tapi di mana? Duduk di rumah, dia tak tenang. Duduk di jalanan, takut kena rompak. Duduk di taman kanak-kanak, anjing pula banyak. Duduk supermarket, pukul 10 kena halau dah. Tempat yang paling bagus ialah masjid. Maka dia nak mengadu pada Allah di masjid. Dia nak mengadu pada Allah. Dia nak tahajud. Dia nak munajat. Dia susah hati. Dia banyak masalah. Dia nak mengadu pada Allah, nak pergi masjid. Pergi masjid je. Mangga besar tu. Allah, kunci lah pula. Allah. Aku panjat lah. Elok dia panjat, polis lalu. Ke dalam tuan-tuan. Ada masjid dia tak kunci mangga. Kunci pintu pula masjid. Allahu Akbar. Akhirnya tak masuk masjid. Balik dia lepak. Kawai Sadadah datang. Kenapa bro? Oh ada salah. Ini. Oh tanda-tanda orang isap dadah. Mulut tak buka luas. Kacip je mulut dia. Ilek. Lu tengok wah. Lu tengok wah. Banyak salah. Wah ilek. Apa barang. Lama-lamanya ni kawan dia. Sebab tu tuan-tuan. Di masjid kita kena ada benda-benda ini. Kena ada benda-benda yang membantu orang. Sebab di luar sana terlalu banyak orang memerlukan bantuan. Maksud saya bukan bantuan keuangan. Bantuan kejiwaan, nasihat, hikmat dan sebagainya. Dan yang keempat soalan daripada abang kita tadi tentang perkataan Allahu Akbar. Ada masanya Allahu Akbar itu di dalam solat menjadi rukun. Nama dia rukun qauli. Ada ketikanya dia bukan rukun. Kalau tak betul pun tak apa. Tapi perkataan yang mesti betul, nama dia takbiratul ihram. Mesti betul. Betulnya macam mana? Tu pendek. Allah yang panjang. Jangan tuan-tuan angkat takbir Allah satu. Yang tu salah. Tuan-tuan ada jadi pertanyaan pula. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Qul az-zakarain. Dalam Quran ada sebut. Jadi yang kena pendek tu pendek. Allah yang panjang. Jadi imam panjanglah. Sebab siapa? Nak bagi peluang pada makmum. Jangan imam pendek sangat. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Panjang sikit pun tak apa. Allahu Akbar. Dan makmum pun boleh panjang. Allahu Akbar. Pak saya nak masuk niat.
Panjanglah. Allahu Akbar. Yang ketiga, yang tak boleh panjang, bar. Allahu Akbar. Salah. Kalau imam macam itu, tuan-tuan, tarik telinga dia, duduk belakang. Menyebab saya sembahyang kami tak sah pula. Yang kedua, perkataan tu kena dengar pada telinga kita. Jangan langsung tak bunyi. Salli fadhal maghribi sallallahu. Siapa tu? Saja meja tu. Misai tebal naik ke atas pula. Hai, bang, kena dengar pada telinga bang. Jangan tak bunyi apa bang. Itu kalau dapat dekat Direktur Amat Nispu, marah. Cakaplah bodoh, cakap. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Tepi Ramli pula tuan. Dia kena dengar pada telinga. Allahu Akbar. Okey, yang ketiga, keempat, tuan-tuan, dia kena dengar sampai habis. Sebab ada yang sebut Allahu Akbar separuh. Allah. Udah hilang pula akbarnya. Dan tidak boleh diselang-selangi dengan benda-benda lain. Allah. Allahu Akbar. Tak mau. Dia dah rosak dah takbiratul ihram tu. Kalau batu ulang balik. Allahu Akbar. Tak boleh diselangi dengan sedu. Allahu Akbar. Tak mau, tuan-tuan, tak mau. Ataupun subuh-subuh menguap. Allahu Akbar. Tu imam tu. Satu taman dengar, tuan-tuan. Siapa pula menguap tu? Jadi itu nama dia rukun takbiratul ihram. Dengar pada telinga sendiri. Tu pendek. Allahu Akbar. Akbar. Kalau Turki, Iran, Allahu Akbar. Janganlah ikut dia orang. Itu lidah dia orang. Allah Ta'ala bagi lidah kita orang Melayu paling cantik sekali. Cakap bahasa Inggeris sedap. Well, actually sedap tuan-tuan. Orang Melayu lah cakap Arab sedap tuan-tuan. Baca Quran pun sedap. Lidah kita. Lidah orang lain, well, together. Janganlah ikut dia orang. Dia orang style macam itu. Supalah Allahu Akbar. Allah. Kita sebut dengan baik. Allahu Akbar. Lidah mereka tak boleh nak ubah. Allah. InsyaAllah. Dia mai rumah saya, ajak saya pergi masjid. Saya imam masjid. Datang 4-5 orang. Tuan, insyaAllah malam ni kita ada sedikit bayan, insyaAllah. Jemput datang, insyaAllah. Saya kata, insyaAllah memang saya datang pun saya bertugas malam ni. Tuan bertugas apa? Saya imam masjid tu. Masya Allah. Dia tahu tak? Saya tanya dekat dia, tuan, abang dari mana? Saya dari Bota, Ustaz. Cuba sebut insya-Allah. Insya-Allah. Yang tadi insya-Allah. Insya-Allah saya apa? Saya marah dia, tuan. Sebut elok-elok perkataan dia. Allahu Akbar. Akbar. Kalau hak belah-belah Iran, Akbar. Sebab tu bila kita tawaf, kita sa'i, dengar dengan sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari tawaf sa'i jumpa orang Iran. Balik pun Allahu Akbar. Kamu orang Tehran ke mana, tuan-tuan? Jadi ikut benda tu. Yang kedua tadi amin. Bila imam sebut amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunggulah imam tu dulu. Jangan makmum dulu. Amin. Dia dulu. Habis mayang, dia tanya orang sebelah. Kamu dengar tak siapa yang mula-mula sebut amin tadi? Tak tahu? Aku lah. Bangga pula. Astaghfirullahalazim. Biarlah imam sebut dulu. Baru kita amin. Jangan serentak dengan dia. Dua cukup lah. Okay? Sebab kalau tuan-tuan tengok tadi dia ada fathah di atas. Tu ada alif tu dia bubuh maknanya panjang. Tapi tak adalah panjang sangat. Amin. Boleh. Dia tak dikira sebagai
ayat Al-Quran. Tak apa. Jadilah amin pun boleh. Amin. Min tu yang lebih panjang daripada tadi. Dan sunat kita baca kuat kerana pada masa itulah malaikat mendoakan amin kita, doa kita. Kalau tuan-tuan diam, setengah dia diam. Tak apa ustaz, tak sebut pun tak apa, bukan wajib pun. Allah, kita tak bersama dengan para malaikat. Sebab tu sunat sebut amin. Sunat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Datuk. Kadang-kadang kita ada mengeluh Datuk dalam hati kita dengan mengatakan, mengapa aku diuji? Mengapa bukan orang lain? Soalan saya, apakah panduan dan nasihat yang berbahagia Al-Fadhil Datuk untuk kita meredakan runtutan hati itu dari bersangka-sangka kepada Allah? Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih. Rasa macam tazkirah malam Jumaat lah pula tuan-tuan. Bila saya buat program macam ni, teringat pula cikgu macam tazkirah malam Jumaat pula. Cuma tazkirah malam Jumaat tu, yang tukang soal tu siap 4-5 kali praktis. Praktis tuan-tuan. Tadi akak kita kalau masuk tazkirah, itu sekali harum je tu. Tak payah praktis. Sebab yang selalu saya jumpa, yang bagi Datuk, banyak kali tuan-tuan. Ini lancar, confirm cikgu tuan-tuan. Baik, soalan yang akak kita tanya, kenapa saya diuji? Kenapa tak habis-habis saya diuji? Jawapannya sebab kita ni makhluk. Jawapannya sebab kita di dunia. Di dunia memang tempat ujian. Yang ketiga, disebabkan kita mengaku kita beriman, ujian akan sampai. Benda-benda ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kamu akan diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kematian, dengan pengurangan harta, miskin, dengan tidak ada makanan. Ni mesti diuji. Sekarang ni tuan-tuan, susah. Tadi ada orang lintas jalan tadi. Saya nak datang sini, ada satu hamba Allah lintas jalan. Dengan bangganya bawa beras tuan. Gini tuan. Semua orang tengok beras nampaknya tu. Benda tu Allah Taala sebut dalam Quran, mesti akan datang tuan-tuan. Allah mesti uji sebab Allah kata dalam Quran, semua daripada kita akan diuji. So, macam mana kita nak buat bila tengok suami? Tengok suami, isteri tengok suami. Faham, satu hari dia akan mati. Satu hari dia akan sakit. Kemungkinan dia menikah dua. Segala mungkin akan berlaku pada suami kita. So, bila berlaku, memang itu dalam expectation kita. Kita tak akan jadi terkejut. Kok tiba-tiba kan dia tengah makan ustaz. Habis tu, dia tersedak dia mati. Ya Allah, tak tahulah ustaz. 6 bulan menung je. Cuba akak ingat, ini suami aku. Satu hari nanti dia akan sakit. Bila sakit, kita dah ada kekuatan. Bila dia mati, kita dah ada kekuatan. Bila dia susah, kena buang kerja, kita ada kekuatan. Masalah kita sekarang ni, hidup dalam dunia, langsung tak ada benda-benda itu. Kita duk bayang, inilah suami aku pilihan yang terindah. Anugerah terindah dari Allah, kiriman Tuhan. Macam-macam tuan-tuan. Tengok-tengok dia penampar kita. Ini kiriman setan. Jadi akak-akak, simpan sikit. Ini adalah pinjaman daripada Allah. Aku kena bersedia. Kalau jadi pada aku tak akan tension. Aku tak akan stres. Nombor satu. Nombor dua, Allah menguji kita mengikut tahap kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah takkan menguji kita sesuatu yang kita tidak mampu. Baik hati dengan Allah. Tadi ada orang kirim gambar dekat saya. Pelajar saya kena potong kaki. Pakcik ni balik kampung, luka kaki dia, kena potong. Kencing manis. Sabarlah kak. Tak apa akak sabar. Potong kaki. InsyaAllah dia boleh tahan. Sebab apa? Sebab dia kena kencing manis. Dalam bahasa Inggeris, diabetes. Nama pun diabetes. Kalau tak dijaga, betis tak ada.
Dah set dah dalam minda tu. Kalau kau tak jaga, betis kau hilang. Kalau kau tak jaga, die peha. Kalau peha pun dah tak ada, kau masih belum jaga kejimanan kau die. Sebab tu namanya die betis. Mana faham? Tak faham sudah. Jadi Allah Ta'ala akan bagi pada kita mengikut kekuatan kita. Saya dengar dalam radio. Petang-petang saya duduk dalam kereta nak pergi ceramah tu, saya dengar radio. Saya suka rancangan Aku, Dia dan Lagu. Cerita tentang luahan orang yang pendengar radio. Tukang DJ tu cerita, baca balik cerita tu. Aku bernama Yati dan suamiku bernama Bidin. Kami hidup bahagia sangat. Kami ada seorang anak kecil di sebuah rumah teres di kawasan taman perumahan. Suamiku bekerja di pejabat. Aku juga di pejabat. Kami hidup dengan ceria dan bahagia. Satu hari jiran baruku datang. Nampaknya dia seorang janda. Nampak tu? Aku namakan dia Leha. Leha ni sangat baik orang dia. Kadang-kadang bila kita orang lambat balik, dialah yang angkat kain di ampayan. Bukan setakat dia mengangkat kain, malah dilipatnya kain kami. Ya Allah, Engkau kurniakan kami jiran yang baik, ya Allah. Kadang-kadang dia yang hantar makanan pada kami. Aku bersyukur kerana Kak Leha datang, aku tak payah memasak lagi. Panas ku sangkakan ke hujan. Rupanya panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Sudah apa yang pula ni? Saya dengar ni. Rupa-rupanya Leha itu adalah maduku. Sudah. Saya dah dengar. Saya pada menyandar dalam kereta tu, tegak jadi tuan ni. Nak dengar apa kisah. Tak ku sangka selama ini suamiku memadukan aku. Patutlah dia menghantar makanan dan melipatkan kami. Rupanya dia maduku. Ya Allah, kenapa beratnya ujian kau menimpa aku, ya Allah. Berat apa kau dapat madu je, berat apa kejadahnya. Berat, dia kata, ya Allah, tak tertanggung rasanya. Ya Allah, akak tahu dah, ada suami dia hilang naik kapal terbang sampai sekarang tak jumpa. Ada suami dia lumpuh, langsung tak boleh cakap. Ada suami dia tak tahu, tak balik-balik dah tuan-tuan. Ada suami dia terbunuh jadi askar itu. Lagi teruk ujian pada akak yang cuma dimadukan. Relax lah. Tak kena kat ustaz. Saya cerita kat Leha. Sebab saya penceramah, saya pendakwah. Ada satu perempuan macam kes ini datang jumpa saya. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak cerita pada Ustaz pengalaman saya, suami saya tipu saya. Okey. Satu petang, suami saya mandi. Okey. Telefon dia bunyi. LAP. Saya pun angkat, telefon tu letak. Bila suami keluar, abang, LAP telefon. Saya angkat, dia letak, abang. Biasalah tu. Siapa LAP tu, abang? Lembaga Air Perak, kata dia. Adalah tu bil abang tak bayar. Apa takkan petang-petang lembaga air telefon, bang? Adalah tu tu dengan tersilap telefon ke apa ke? Tak ada, abang. Saya tak puas hati lah, bang. Kalau betul dia, mesti dia tanya bil ke apa benda ke, dia letak. Abang kau balik. Abang nak sembahyang lah. Dia duduk atas katil, dia tunggu suami dia sembahyang, tuan-tuan. Habis bagi salam, abang call LAP. Sudah. Bila telefon, isteri dia ambil. Saya ambil, Ustaz. Rupanya madu saya, Ustaz. 25 tahun, Ustaz, dia kahwin, dia tak cakap kat saya, Ustaz. Ustaz bayangkan, saya puja amat tu. Feeling, bayangkan, Ustaz, sampai hati, Ustaz. Lepas tu apa kau buat? Saya marah dia sampai hati, awak tipu saya. Awak penipu. Jantan tak guna. Lepas tu, saya marah dia. Pergilah rumah betina tak guna tu. Pergi. Lepas tu dia pergi tak? Dia pergi, Ustaz. Laju pergi, Ustaz. Malam tu, Ustaz, dia tak ada, Ustaz. Dia rumah perempuan tu. Jadi malam tu saya tak boleh tidur, Ustaz. Saya menangis, Ustaz. Saya ambil wuduk, saya semayang.
Bila saya sembahyang malam Ustaz, saya rasa tenang. Selama ni aku tak pernah sembahyang malam. Aku duk jaga laki aku je. Hari ni laki aku tak ada. Aku mengadu pada Allah. Aku taubat pada Allah. Aku munajat pada Allah. Ya Allah Ustaz, tenangnya Ustaz. Ya ke? Besoknya suami tak balik, saya puasa Ustaz. Sebab selalu dia ada setengah masak dia. Sekarang dia tak ada, saya puasa Ustaz. Saya tak pernah puasa sunat Ustaz. Bila suami pergi rumah nombor 2 Ustaz, saya puasa Ustaz. Besok lusa dia balik, saya layan dia. Tunggin dia pergi sana, saya layan Allah. Tulak dia pergi sana, saya layan dia. Akhirnya Ustaz, jiwa saya tenang. So pun masalahnya dah tenang. Cuma saya nak minta Ustaz cakap pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang, izinkan kahwin lain suami itu. Tenang. Itu. Jadi saya ni sebagai penyampai lah kan. Ya. Jadi akak-akak jangan marah. Saya cuma menyampaikan rasa berdosa cikgu kalau kita tak sampaikan amanah pada orang tu, rasa macam rasa terkelan kan? Terkelan, tak lepas telan rasa dia. Nombor 3, bila kita datang ujian, Allah tu Maha Pengasih. Kadang-kadang dia bagi kita ujian sebab Allah tengok kita makin jauh. Sebab itu Allah Ta'ala kata, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ni makin jauh. Pasal apa? Sibuk. Ke hulu ke hilir, sibuk. Baca Quran tak sempat, ke masjid tak sempat, berjamaah tak sempat, berzikir pun tak sempat, sibuk. Allah sayang dekat kita. Allah uji sikit. Sakit. Dengan sakit tu tuan-tuan, perkataan paling banyak kita sebut Allah. Nak naik wheelchair daripada katil tu, nak naik wheelchair tu, Allah. Allah, pelan-pelan abang, pelan-pelan Allah. 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 Nampak? Dulu waktu sihat mana ada. Hello. Ya. Alright. Okay, Raja. Okay, on je tuan-tuan. Sekarang bila dah sakit, Allah. Anak tolak ke kereta. Tolak pelan-pelan man, mak pesan. Anak tolak kuat pula. Berlaga pula dengan pintu. Allah. Amboi, sikit sangat pun Allah panjang. Lagi panjang Allah tu. Allah. Lempak tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi sakit. Sebab tu Allah Ta'ala kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya bila kita dapat ditimpa kesusahan, kita ingat pada Allah. Kadang kita sihat. Anak bermasalah, kita baca Yasin. Sebab selama ni kita tak baca Yasin. Mai malam Jumaat, ada pula ustaz kata bid'ah, lagi tak baca. Last makcik baca Quran bila makcik? Makcik baca Quran tahun 2002. Oh lama masa tu suami makcik meninggal. Makcik bacalah Quran. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak ada dah baca. Nampak tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita supaya kau balik pada Allah. Ingatlah. Kadang-kadang Allah nak hapuskan dosa. Kadang-kadang Allah nak naikkan darjat. Kadang-kadang kita nak dapat benda yang lain. Sebab tu pujuk hati husnuzon. Cuba tengok anak kita. Nak dapat gigi, demam. Nak boleh merangkak, demam. Nak boleh bercakap, demam. Setiap kali demam, dapatlah dia. Setiap kali demam, dapatlah dia. Satu hari dia duduk isap ibu jari kaki. Mak kita datang pula, nak dapat adik lah tu. Nampak tuan-tuan? Kalau kita faham, kalau kita sakit, kalau kita susah, kalau kita payah, ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Akhirnya, kita tenang. Itulah Kak Leha cara merawat hati. Saya tak kata saya bagus. Saya tak kata saya baik. Tapi hidup saya sentiasa ada masalah. Tapi tak nampak pun ciri-ciri kemasalahan tu pada saya. Saya kena sakit misteri bermula tahun 1997. Bila saya balik kuliah subuh dekat kem tentera di Ipoh, saya muntah darah. Masuk hospital. Doktor kata saya kena jangkitan virus. Badan jadi kurus. Badan jadi tak boleh tidur, tak boleh makan, muntah darah saja. Di dada saya ni warna merah, warna purple, warna ungu semua ada. Rupa-rupanya miang rebung. Sakit tuan-tuan. Sakit. Ada orang kata
Mana ada santau Ustaz. Tak apa kalau tak percaya, minta. Habis sembahyang isyak kan, suruh Tok Iban minta, ya Allah, kurniakanlah kami penyakit santau, ya Allah. Baru tahu. Nak tengok ada ke tak ada, tuan-tuan. Adakah saya jadi macam itu, saya nak marah pada Allah? Tak. Tahap dia apa? Orang datang masjid, orang datang dari masjid, orang baca Yasin dekat saya di rumah. Orang masjid baca Yasin. Saya ingat sampai sekarang. Tu imam tu, kita bacalah, minta insya-Allah sembuh ya, memudahkan urusan lah ustaz ya. Saya ingat lagi entar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada lagi. Tanzilal. Ada lagi dia kata tuan-tuan. Maknanya masih hidup lagi orang tu ni tuan. La ilaha illallah. Rupa-rupanya Allah nak bagi saya macam-macam. Allah nak bagi macam-macam. Tahun 1997, 98 tuan-tuan kenal saya dengan kaset saja. Kaset saja, ceramah melalui kaset. Lepas tu tuan-tuan, Allah nak kenalkan saya dengan tuan-tuan, saya masuk televisyen. Setiap TV panggil saya masuk dia orang punya channel. Bukan daripada tahun 2000 tuan-tuan, daripada tahun 1999 sampai sekarang. Berapa puluh tahun dah saya ni keluar dalam televisyen tuan-tuan. Allah nak bagi tu, sabarlah sikit. Apa benda yang Allah nak bagi, itu rahsia Tuhan. Bila saya keluar dalam televisyen, kaset dah tak keluar, CD dah tak keluar, orang tengok TV siang malam pagi petang. Tuan-tuan tengoklah, TV3 ada, Astro ada, TV1 ada, semua ada tuan-tuan. Yang tak adanya apa? Susu ayam saya tak ada. Nampak tak? Alhamdulillah. Kemudian bermulalah episod-episod yang menyedihkan saya dalam hidup. Tapi tak pernah saya sedih. Sebab saya pujuk hati saya. Ada benda lain yang Allah nak bagi pada saya. Tahun 21 sampai 22 saya kena penyakit kulit yang kronik. Doktor tak tahu apa sakit saya. 15 doktor ambil kes, doktor tak tahu apa sakit saya. Bila saya nak live dalam TV, berdarah. Bila saya nak live dalam Facebook, muka saya berdarah, kulit saya berdarah, tangan saya berdarah, macam kena toreh dengan pisau. Sakit tuan-tuan. Sakit, nak ambil wuduk tu, menjerit dulu, Allah, aduh, ya Allah, mari mana pula luka ni. Tapi jalan on. Rupa-rupanya Allah nak test. Daripada penyakit itulah timbulnya penyakit, timbulnya kopi ala Kazim. Hari ini semua orang cakap tentang kopi ala Kazim. Kalau saya tak sakit tuan-tuan, saya pun tak ada idea. Bila saya sakit tu duduk menung. Allah. Nak jumpa orang malu. Lala pakai topeng. Topeng misi rumput tu. Nak ceramah pakai topeng misi rumput tu. Masa itu berlaku dalam COVID. Kena jolok hidung ni. Nak pergi masuk TV. Jolok tuan-tuan. Bila luka, kena tampar ni. Tampar supaya dia tak luka. Jalan, dakwah tetap jalan. Akhirnya datang pengarah filem. Dia kata, Ustaz, kami akan buat filem tentang Ustaz. Oh, tentang saya. Tapi saya masih hidup. Tunggu mati ya. Tak, tengah hidup pun kita buat biografi tentang saya. Mana ada orang hidup tuan-tuan, Ustaz pula orang buat biografi. Daripada muda sampai ketua. Itulah filem saya bulan 11 ni keluar. Nama dia Zim ala Kazim. Dulu saya berlakon sebagai pelakon tambahan, cameo. Ada satu filem saya berlakon cameo tangkap orang tak puasa. Ya, tak puasa saya tangkap. Sekarang saya jadi hero tuan-tuan. Keluar depan sekali. Wow. Saya tak mau. Saya kata bagilah orang lain. Saya tulis skrip sudahlah. Cerita saya ni. Tak. Kami nak ambil Datuk. Tak boleh. Saya dah tua. Penyakit banyak ni. Tak apa kita make up. Tutup semua ni benda-benda ni. Carilah orang lain. Kalau boleh cari pelakon yang muka dia iras-iras saya. Supaya dia boleh bawa watak ni dengan baik. Siapa yang Ustaz cadangkan? Pelakon di Malaysia yang muka iras-iras Ustaz. Saya kata Zul Arifin. Pengarah tu tengok. Ustaz ni wayar putih ke apa?
Jadi tuan-tuan, ada banyak benda yang Allah Ta'ala nak bagi. Tuan-tuan, di sini ada macam-macam ujian, sabar. Kalau tak dapat benda tu dalam dunia, Allah simpan dalam syurga. Sabar. Maka jangan mengutuk orang. Cuba tengok dia tu. Kahwin 40 tahun, mana ada anak? Tahu dah. Mandul tu. Tengok dia tu, memilih. Sampai sekarang tak kahwin-kahwin. Tak tahu lah. Tak tahu dia mana. Yang kamu pandang buruk pada dia buat apa? Mungkin Allah Ta'ala nak simpan suami dia dalam syurga. Cuba kita pandang baik dengan Allah. Tak apalah mak, tak ada suami dalam dunia pun tak apa. Saya harap suami saya dalam syurga mak. Kan cantik. Tak apalah mak, saya kahwin tak ada anak. Tak apa mak. Saya nak harapkan anak dalam syurga nanti mak. Kan kita tenang jiwa. InsyaAllah tuan-tuan. Dan yang terakhir, kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan kena ingat, jalan penyelesaian akan ada. Sebab apa Ustaz? Sebab kita masih boleh mencari jalan penyelesaian. Sebab apa Ustaz? Sebab kita masih hidup. Yang tak boleh selesai kalau kita dah mati. Tak ada jalan penyelesaian. Kalau tuan-tuan hidup, ada orang boleh tolong. Carilah. Tapi kalau dah mati, tak akan boleh tolong lagi tuan-tuan. Kalau akak rasa tak seronok duduk di taman ni, pindah ke Ipoh. Simple. Kalau rasa tak seronok jadi ustaz, jadi pelakon, pun salah. Kalau meniaga burger tak laku, meniaga durian. Durian pun tak laku ustaz. Banyak benda kau boleh meniaga. Tetapi kalau duduk dalam kubur, siapa boleh bantu? Gelap. TMB tak boleh bantu. Sempit, bagi besar sikit, tak ada siapa boleh bantu. Sunyi, tak ada siapa nak kawan. Nak balik, tak ada siapa nak hantar. Sekarang kalau akak-akak rasa panas dalam masjid ni, pergi balik. Kalau rasa sempit dalam masjid ni, pergi balik. Kalau rasa gelap dalam masjid ni, pergi balik. Tapi kalau dalam kubur, tak boleh balik. Dan kalau boleh balik pun Kak Leha, orang tak nak terima. Tanam pukul 3 petang, pukul 7 mayat balik. Dengan pocong duduk atas kusyen. Tegak tengok TV. Isteri dari dapur datang. Lah, abang balik ke? Balik kejap, outing. Mana ada tuan-tuan? Jadi, bila ada dalam dunia, carilah orang untuk kita minta bantuan, nasihat dan sebagainya. Mintalah bantuan pada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong kita. Wallahu'alam. Apakah kata-kata yang harus saya berikan kepada yang berkenaan jika saya terpaksa mendengar sangkaan-sangkaan tersebut? Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada akak kita. Jadi akak kita bertanya, ada orang macam saya lah. Macam saya. Saya pergi cakap dekat cikgu. Cikgu, dia tu ada kata dekat cikgu tu. Jadi, apa yang cikgu nak buat bila saya cakap macam itu? Benda ini pernah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang jumpa Rasulullah, Rasulullah dia tu kan, Rasulullah potong cakap dia. Jangan kamu cakap tentang dia. Nanti aku jumpa dia, aku buruk sangka pada dia. Maka tuan-tuan, nombor 1, kalau ada orang cakap, potong cakap dia. Jangan sampai kita, bila kita jumpa dengan orang yang dia cakap, kita dah mula syok pada dia. Contohnya apa? Malam ni saya datang ceramah. Malam ni, kita berbual dekat kaki 5 masjid. Jadi ke si Kazim tu datang? Bawa tu. Kan? Soalan dia. Saya seronok tuan-tuan. Saya macam-macam jenis saya. Saya keluar, saya dah semayang di masjid. Saya nak ceramah. Saya nak pergi tandas kejap. Jumpa orang pakai kasut 2 orang. Duduk nyembang pakai kasut. Ramai orang malam ni. Ramai. Kazim datang. Kazim. Padahal saya belakang dia tuan-tuan. Dia terkejut bawa tengok saya tuan-tuan. Tak apa panggil saya Kazim pun tak apa. Memang nama saya Kazim pun. Masalah. Nak panggil ustaz. Saya bukan ustaz pun. Saya bukan profesor. Ya tak apa. Saya tak marah langsung tuan-tuan. Saya salam dengan dia orang. Assalamualaikum abang.
Pucat lesi muka tuan-tuan. Ada juga jenis macam itu. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan, bila ada orang cakap buruk tentang seseorang pada kita, malam ni datang ke si Kazim tu. InsyaAllah kot dah confirm lah. Yang datang kuasa pun satu, panggil ustaz-ustaz jenis tu. Hei, tahu dah. Aku kalau jadi engkau, aku tak datang malam ni. Kenapa? Dia bukan ada ilmu. Lah, gurau boleh. Potong cakap dia. Tak apalah kalau kau tak nak datang, tak apalah. Aku nak datang juga. Cukup. Dah, aku macam ni tau. Aku nak tengok. Dah, kau tak nak datang, kau diam-diam. Kau diam-diam. Jadi pasal dia kita bergaduh pula. Kau tak nak datang, Tuhan kamu punya pasal. Aku nak datang. Dah, tutup buku. Jangan pula bila dia cakap, dia sebenar, dia tak ada ilmu tau. Setakat dia bergurau boleh lah. Kita pula betulkan. Ya. Ini masalah ni. Ini masalah. Apa kata tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kalih ke dia? Ya ke? Aku dengar malam ni cikgu akan jadi moderator. Apa kata engkau ganti cikgu? Engkau pula jadi moderator. Dah. Aku cakap je. Nampak ni perangai kita ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, banyak orang cakap macam itu. Sebab tu saya kata, saya memang tak ada ilmu. Tetapi dalam kita nak mengajar orang, pertama kita kena tengok siapa yang nak mendengar. Ni yang datang malam ni macam-macam tahap. Ada anak-anak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang uzur, ada orang sihat, ada orang terpelajar. Maka saya sebagai penceramah, saya kena mengajar mengikut tahap orang. Saya tak boleh ajar tahap tinggi-tinggi. Budak-budak datang ramai. Kalau kita lihat pemikiran Al-Ghazali dalam kitab dia, Al-Ghazali mengatakan bahawa kehidupan kita, tetapi pendapat Al-Ghazali dibantah oleh At-Turabi. At-Turabi pula berpendapat bahawa, tetapi At-Turabi itu pula dibangkang pula oleh seorang lagi ulama, nama dia Al-Fudail. Fudail mengatakan bahawa bila masa kau nak selesai ni? Dibantah, lelah kita belah. Beza kalau kau nak buat kuliah, itu dalam dewan kuliah. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak baca kitab dengan saya, bukan di sini. Kena datang sekolah saya. Saya mengajar 10 kitab sehari di sekolah saya. Daripada tasawuf sampai fiqh. Tapi bila saya datang ceramah macam ini, suasana panas. Duduk pula bersila. Kena pula gaut. Kalau saya ceramah style ilmiah 100% tuan-tuan, Allah. Sekarang saya dah ceramah 1 jam 15 minit. 7.45 kita start. Sekarang pukul 9. Tuan-tuan terasa tak sejam 15 minit? Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Jadi macam mana saya nak menjadikan tuan-tuan tak terasa? Itu nama dia kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Bercakap. Ada yang kedua, kena tengok di mana bercakap. Bila bercakap. Tadi saya ceramah siang tadi di Bagan Datuk, tengah hari tuan. Orang nak masak. Macam mana nak berceramah supaya dia ni tak teringat nak masak? Ini kena buat tuan-tuan. Makcik-makcik ni tak teringat nak masak tuan-tuan ni. Allah. Saya petang tadi, saya sampai kat hotel Mesra tu pukul 5. Semayang asar semua. Letihnya aku ni rasa nak demam masa. Ambil Panadol telan je. Sebab malam tadi saya di Kuchai, KL. Kuchai lama. Saya tidur kat KL 6.30 pagi. Dari KL bertolak ke Bagan Datuk. Habis di Bagan Datuk tadi pukul 1 tuan-tuan. Datang ke sini pula. Letih tuan-tuan. Tuan-tuan. Saya pula naik R3. Allah tuan. Gini lambung. Tak apa. Saya suka naik R3. Sebab orang tak sangka. Saya nak masuk tempat VIP. Dia orang tak bagi. Depan. Tuan-tuan. Marah tuan. Buka tingkat. Saya ni. Ustaz Kazim. Dia macam betul Ustaz ni. Allah tuan-tuan. Letih. Besok pukul 9 saya ada kelas. Malam besok saya di Pulau Pinang. Begitulah hidup saya. Kerja. Sampailah Abang Jamil
Yang mana faham, tak faham tu dah. Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor satu, potong cakap dia. Jangan cerita buruk pada orang, aku tak suka. Dia kata macam ni pada kamu. Tak, aku tak nak dengar. Biarlah dia kata apa pun, lantaklah. Sebab nanti apa yang kamu cakap mempengaruhi aku apabila aku berjumpa dengan dia. Satu. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Ghazali sebut apa? Ada beberapa perkara yang boleh diceritakan. Boleh? Tuan Haji, jaga-jaga tu dia tu. Dulu dia di sana, dia dah tipu duit masjid tau. Saya takut besok dia rapat dengan bendahari. Saya takut bendahari pula kena tipu. Berhati-hatilah. Contohnya apa? Ada orang, dia report kehilangan dompet, kecurian dompet di balai polis. Kemudian, dia datang sembahyang Isyak, dia jumpa Tok Imam. Tok Imam ni report saya kecurian di masjid. Saya nak balik ke Johor. Dompet saya, beg saya habis. Ini report polis. Tok Imam pun bangun. Tuan-tuan sidang jemaah, saudara kita ni nak balik ke Johor. Hari ni dia kena curi pula dompet, beg dia semua. Jadi marilah kita bantu dia sikit. Tuan-tuan, report dia ada 60 kes. 60 report. Rupa-rupa dia, modus operandi dia ialah report palsu. Untuk dapat daripada masjid duit. Kita kenal orang ni. Dia ni kemarin dekat masjid tu, dia kata dia kena rompak. Hari ni masjid ni pula. Jangan percaya ni bohong scammer Jangan cerita keburukan orang. Sudah lantak. Lantak kau lah, malah aku cakap. Kalau ada bukti yang sahih dan betul, kena bagi tahu. Jangan tak bagi tahu. Akhirnya Tok Imam bagi, pengurusi meja Zaini bagi. Meja Zaini pula cakap bendahari, ambil tabung kecemasan masjid, bagi 200. Bagi. Dapat dia 600 malam tu. Besok baru bocor rahsia. Polis datang. Scammer. Kita pun cakap dekat bendahari, saya dah tahu dah semalam dia scammer. Tapi saya malah cakap apalah kan. Cerita buruk tak elok kan. Tuan-tuan, roktang sekali tuan-tuan. Bagi sekali. Berdarah kepala dia tuan. Dia boleh bagi tahu sebab dia tu pembohong. Sebab tu saya sebagai orang masjid, saya pegang jawatan imam masjid. Saya pegang jawatan naib pengurusi masjid tahun 90-an. Saya dah ceramah 33 tahun tuan-tuan. Saya tour dah. Dah masuk skim pencen dah. Yang paling saya takut bila hari Jumaat dia tulis dekat papan whiteboard, kutipan minggu pertama 2,800, kutipan jumlah. Tuan-tuan tahu lah, ada perompak tengok. Dia tengok kutipan Jumaat, kutipan raya, kutipan, banyaknya kutipan. Tak tulis, orang suruh tulis. Tapi berbahaya pada siapa? Bendahari. Dia tanya dekat AJK, bendahari siapa Abang Haji? Bendahari tu Haji Arifin. Rumah dia di mana Rumah dia jalan depan tu. Tuan-tuan tahu dah, orang ikut Haji Arifin tu. Dia langgar dari belakang naik motor EX5 dia. Bersepai tu. Haji Arifin jatuhlah longkang, tak diselamatkan. Yang diselamat duit kutipan Jumaat. Tuan-tuan, perompak jahat tuan-tuan. Satu. Yang kedua, dia nyembah dengan AJK masjid. Haji Arifin tu kerja apa Haji? Dia dulu postmaster. Dia buat post. Anak dia berapa orang Haji? Anak 3 orang, rasa seorang tu doktor. Yang nombor 2 tu rasa engineer. Nombor 3 tu kilang guya. Isteri dia sihat tak? Isteri sakit, isteri dia kanser. Dia ingat tu, poin-poin tu. Dia ikut Haji pergi rumah. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Haji tak ingat ke saya? Saya postman. Haji kan, postmaster dulu kan? Saya lah. Saya postman Haji. Takkan Haji tak ingat saya? Nama saya Dolah. Allah. Dolah mana ya? Tapi dah mengaku sekali tempat kerja. Masuk tuan.
Kata Mak Ji sakit kanser. Betul pula kanser dia. Betul. Alhamdulillah. Anak-anak Haji macam saya ingat anak-anak Haji kecil hari tu. Kalau yang nombor 1 kerja apa kan? Doktor je. Doktor? Dia 3 semua anak Haji kan? Saya ingat lagi tu Haji bawa tu. Betul pula 3 anak dia. Tak betul apa dia tanya ke AJK. Akhirnya tuan-tuan dia pau bendahari masjid. Ada yang datang ke masjid, tengah orang duk kira kutipan Jumaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak nok 50? Ada. Saya tersilap poket. Saya nak bagi RM5, terselup poket RM50. Jadi saya minta balik RM50, saya pulangkanlah RM5. Ada tuan-tuan macam itu. Banyak pula engkau nak RM50. Tersilap seluk kata dia. Ada yang datang, Encik, saya kena curi tadi sembahyang Jumaat. Saya nak balik Terengganu. Nak beli tiket bas tak ada. Apa yang saya buat tuan-tuan? Mat, nama Tok Siak saya itu Samad. Mat, kau pergi stesen bas, belikan tiket bas Ipoh Terengganu pada dia. Kita kata sponsor. Tak apa Ustaz. Saya nak duit Ustaz. Dah. Tadi abang nak balik Terengganu kan? Tiket bas tak ada kan? Kami belikan tiket bas. Tak. Saya bagi duit tak apa Ustaz. Tiket saya boleh beli sendiri. Tak apa. Saya bagi tiket bas. Lama-lama dia belah tuan-tuan. Itu nama dia scammer zaman dulu. Yang scammer zaman sekarang lagi banyak. Aku semalam ada orang telefon aku. Dia tu daripada Amerika. Dia minat dekat aku. Jangan kak, itu scammer kak. Tak baik kau cerita buruk tentang orang. Janganlah macam tu kak. Bila orang bagi tahu yang itu, berhati-hati. Sebab ramai sekarang scammer. Yang jenis ni tak apa diceritakan, supaya datang pengetahuan kita tidak ditipu. Tak apa. Yang ketiga, orang datang meminang anak kita. Nak terima ke tidak? Sabar kejap. Awak kerja di mana? Saya kerja di Pejabat Tanah, Port Dickson. Okey. Rumah di mana? Rumah saya sini. Baik. Jangan terus terima. Datang ke masjid. Waalaikumsalam Tuan Imam. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah, si Zul tu, yang anak Haji Mat tu okey ke? Zul yang Pejabat Tanah tu ke? Zul tu. Dia macam mana ni? Dia bagus. Dia kalau imam tak ada, dia lah ganti. Dia bagus. Doa tahlil boleh, talqin boleh. Pendek kata boleh lah dia tu. Dengar ceritanya dia kemarin dulu ke dia pergi Minang di Taman Sirusa. Dia pergi Minang ada. Saya lah bapak perempuan tu. Jadi saya nak tanyalah, Zul ni bagus. Bagus. Bagus-bagus orang ni. Saya recommend. Nampak? Lepas tu pergi ke pejabat dia. Macam mana dengan Zul ni? Dia bagus. Sini kalau dia tak ada, tak kerja kita orang. Bagus. Bila datang ke masjid, Zul macam mana? Zul mana? Anak Haji Dolah yang Pejabat Tanah tu ke? Tok Imam. Kamu nampak ada cat tu? Bekas cat tu nampak ada? Elok cat di situ berlubang kan? Macam tak bercat kan? Dulu itu jadual waktu solat. Apa tu? Zul curi. Tinggal bekas je kata dia. Aduh, tak tahu nak cakap lah budak tu. Tok Imam bagi tahu. Jangan tuan-tuan cakap pada imam. Imam, jangan cakap buruk pada dia. Nanti, itu dibenarkan. Supaya kita berhati-hati. Boleh faham? Ada benarnya yang boleh cakap. Ada masanya tidak boleh cakap. Nombor 1 saya nak ajak pada tuan-tuan pandang baik pada semua orang. Okey, pandang baik. Saya ajak diri saya, orang lain semua baik. Saya jahat. Tu. Kalau kita kata kita baik, orang lain jahat, lama-lama kita jadi jahat. Kita yang jahat, orang lain tu baik. Tengok pakcik tadi kan, duduk depan. Dia pergi bangun. Tu tak suka kat aku tu. Bukan. Dia pergi tandas. Nampak? Boleh tak cakap baik dengan orang? Cakap baik dengan orang. Kita sentiasa pandang baik dengan orang. Ini tidak. Kita sentiasa buruk sangka. Ini tak mau. Nombor 1 saya nak ajak pada tuan-tuan. Jom. Aku jahat. Orang lain semua baik. Aku ni tak betul. Orang lain semua betul.
Bila kita jumpa anak muda, seronok jadi anak muda, dosa tak banyak. Bila jumpa orang tua, seronok jadi dia, pahala banyaklah buat ibadat. Nombor 1. Nombor 2, saya habis baca khutbah. Habis mayang, habis saya nak balik. Datang satu orang daripada Kuala Lumpur. Ustaz, saya datang nak minta maaf. Saya banyak mengumpat Ustaz. Saya mengata pada Ustaz. Tak apa tak ada apa masalah. Dia pun peluk saya. Maafkan saya Ustaz. Saya lah minta maaf pada awak. Sebab saya lah menyebabkan awak ngumpat pada saya. Minta maaf ya. Simple. Dan saya tak tanya pun pada dia, apa yang awak kata pada saya? Saya boleh maafkan. Tapi apa awak kata pada saya? Tak ada paksa tuan-tuan. Pening kepala buat apa? Buat apa kita nak ambil tahu hai orang? Artis bercerai, artis mengandung. Buat apa? Duk tengok dalam TikTok. Siapa? Tak ada kerja tuan-tuan. Kurang-kurang kalau tengok menatang-menatang. Ni semua nak ambil tahu. Ya Allah, bercerai pula. Datang ke rumah makan nasi. Dah bercerai pun datang lagi. Baru tahu penyondol. Apa pula penyondol ni? Ya Allah. Akak abang-abang pesan. Nak tengok TikTok boleh. Tengok sebelah isteri. Bila kita tengok TikTok, isteri tengok panjang tengkok isteri. Abang tengok apa? Ceramah Ustaz Kazim. Lepas tu, abang tengok apa? Ceramah Ustaz Wadi. Isteri panjang tengkok. Tengok apa? Tengah duk tengok, keluar pula gambar tak elok. Perempuan duk seksi juga. Astaghfirullahalazim. Budak-budak ni tak malu. Ya Allah. Terus kita scroll naik ke atas. Isteri ada sebelah. Selamat tak? Selamat. Isteri pun bangun pergi bancuh air. Mana pula tadi? Sudah tuan-tuan. Nampak benar nipunya. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita jadi pemaaf. Dan jadilah orang yang suka meminta maaf. Tak salah pun minta maaf. Cuba tengok dalam masjid kita sekarang ni. Ada orang yang kita pernah ngumpat. Ada orang yang kita pernah buruk sangka. Ada orang yang pernah kita buat salah. Sebelum kita mati, sebelum dia mati, baik minta maaf. Sebab hari ni mati mudah sangat. Bayangkan kalau dia mati, kita tak sempat minta maaf. Macam, sebab tu orang tua-tua kita ajar, lepas mayang salam. Buat kenduri salam. Nak pergi Mekah buat kenduri salam. Raya salam. Supaya minta maaf. Tapi hari ini bila salam, bida'ah. Nabi tak pernah buat. Kenduri pergi umrah, bida'ah. Nabi tak pernah buat. Kenduri tahlil, bida'ah. Nabi lama-lama tak ada siapa kita bersalam. Orang tua-tua dulu dia buat supaya kita saling minta maaf. Nak minta maaf susah. Datang ke rumah buat kenduri. Sebelum balik, Assalamualaikum Ji, minta maaf Ji, selamat Ji. Buat umrah, buat haji, selamat Ji ya. Doakan saya Ji ya. Baik. Semua orang yang datang bersalam. Cantiknya secara tak langsung minta maaf. Tapi sekarang orang tak nak lah tuan-tuan. Kalau minta maaf pun, kalau cium tangan, cium di dahi. Mak, ampunkan saya mak, kata dia. Bukan dia cium di hidung, dia salam je ni. Lagi dahsyat dia cium di pipi. Maafkan saya bang, kata dia. Abang sini pipinya. Kenapa tak nak cium tangan mak? Mak baru siang ikan, sama busuk. Kata dia. Aduh. Tuan-tuan, saya sakit. Dahsyat sakit ni macam-macam tuan-tuan. Pengalaman nanti tuan-tuan tengok filem saya keluar nanti, tuan-tuan tengok. Macam mana makanan yang saya makan jadi ulat. Macam mana tuan-tuan tengok muka saya, badan saya, Allah. Saya buat dalam filem ni. Harap-harap lembaga penapisan filem tak potonglah filem saya tu. Saya pegang mikrofon ni. Ni. Tuan-tuan tahu tak saya sakit tak boleh kencing. 30 kali sehari saya kencing. Allah. Lah duduk kat tepi tandas dekat hospital. Duduk kat pintu. Tak mau dah duduk atas katil. Tak larat nak turun.
Nurse kata, ustaz, kencing lah dalam mangkuk ni. Tak nak aku, malu. Dah lah dia tu cantik. Lu tengok, oi malu. Pergilah. Duduk kat luar, tak apa. Dia tak apa, saya nak tengok tu. Oh, sudah. Lah duduk dalam tandas tuan-tuan. Bila saya nak buang air kecil, tak boleh, saya tarik tu. Bel. Dia orang mau datang. Kenapa ustaz? Sakit. Tak boleh kencing, sakit. Doktor masukkan air garam, lagi sakit. Pukul 4 pagi saya panggil nurse lagi sekali. Kau panggil doktor kau selesaikan masalah aku ni sakit. Dia orang tebuk tuan-tuan, kencing. Bila tebuk, keluar. Bila keluar air kencing, baru lega. Besok masuk MRI. Sekali masuk, tak nampak. Doktor kata, ustaz, lagi sekali masuk. Tak nampak. Tak nampak. Kalaulah masuk MRI tu macam masuk shopping mall, tak apa. Ini masuk dalam keranda tu, seksa gila. 2 kali pula tu. Tak apa, sekejap je. Sekejap. Bila dah keluar result, ada benda putih di atas pundi kencing saya. Doktor datang, kita akan keluarkan itu putih. Apa benda tu doktor? Something like cancer lah. Oh. So, nak operate ke? Kita tak operate sebab you ada diabetik. Kita ambil risiko yang paling rendah. Kita tak boleh potong lah. Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Macam mana doktor? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing dan kita akan tarik dia keluar. Abang dengar yang tu abang dah nyilu dah. Kabelnya besar mana? Saluran kencing besar mana? Siap ada kamera lagi kabel tu. Buatnya kabel tu tertinggal di tengah-tengah tuan-tuan. Sudah tuan-tuan. Saya bincang dengan second opinion, bincang dengan third opinion doktor. Dia orang kata buat, Datuk, buat. Okey, buat. Pejam mata saya tu, bius. Lantak engkau lah. Saya tak sedar apa. Benda tak sedar tuan-tuan. Saya tak nak fikir besar mana kabel, sakit ke apa ke, aku tahu lah. Allah, 2 hari doktor tu tak jumpa saya. Mana pula doktor ni? Lepas 2 hari baru dia datang. Encik ustaz, kita sudah melakukan prosedur. Tapi bila kita masukkan kabel, kita mau tarik dia keluar. Itu benda putih, dia makin lari atas. Oh, sudah. So kita tak dapat keluarkan lah. Kita takut risiko. Jadi apa nak buat doktor? Kita sudah discuss, kita akan melakukan kali kedua. Kali kedua. Sebulan saya tak boleh kencing tuan-tuan. Sakitnya Allah. Bila doktor buang yang dia tebuk tu, dia suruh saya belajar kencing balik daripada awal. Allah, sakit tuan-tuan, dengan darah lah apalah. Duduk dalam tandas ni. Aduh, ya Allah, aduh, sakit. Sebulan lebih. Tapi cikgu, saya mengajar. Walaupun bawa air kencing, saya mengajar. Ceramah macam biasa. Masa tu saya pakai jubah je. Jadi berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa benda dalam dia, tuan-tuan. Yang mana faham. Tak faham sudah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, orang yang sihirkan saya tu datang minta maaf. Datang minta maaf. Saya yang sihirkan ustaz. Saya minta maaf ustaz, saya minta maaf ustaz, saya minta maaf. Minta ampun ustaz. Tak adalah, tak ada apalah. Saya dah lama maafkan awak. Saya tak tanya pun, siapa kau sampai hati buat. Sekarang aku nak kau pergi jumpa doktor tu balik. Kau jolok balik tu. Tak ada saya cakap macam tu tuan-tuan. Lantak ke dia lah. Saya tak nak fikir masalah-masalah tu. Yang saya fikir ni, aku ni banyak dosa. Buat apa kita fikir tentang orang? Dia minta maaf, sama-sama share. Kosong. Simple. Jangan ada dendam dalam hati. Minta pada Allah, ya Allah, kau gantilah kesakitan aku, kesusahan aku dengan benda yang baik, ya Allah. Alhamdulillah.
Umur saya dah masuk skim pencen dah. Tapi tak nampak skim pencen Datuk. Tak nampak tua. Alhamdulillah. Perasan lah tu. Entah. Alhamdulillah. Masih boleh bergerak ke sana, ke hulu, ke hilir lagi. Alhamdulillah. Masih dapat lagi cari pahala. Sebab kita ni banyak dosa. Terima kasih pada cikgu yang menemani saya. Terima kasih pada Meja Zaini. Terima kasih pada tuan-tuan. Inilah kali pertama saya datang ceramah di sini. Selepas 33 tahun saya berdakwah. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi, insya-Allah tunggulah 33 tahun lagi insya-Allah. Wallahu a'lam.